warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan adakan satu sidang media dengan Wabi Khalid Samad, pengarah komunikasi Amanah Negara, Amanah, dan juga Ahli Parlimen Shah Alam. So hari ini kita bercakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan dan sekarang tambah lagi sehingga kepada penghujung ataupun 28 April ini. Apa khabar Wabi? Alhamdulillah. Sihat. Okey, Wabi. Tak ada buat tak banyak kerja, duk relax sihat lah kita. Okey, Wabi. Macam mana dengan apa ni penambahan Perintah Kawalan ni, nampaknya kita terpaksa melalui lebih panjang masa lah duduk kat rumah ni. Macam mana Wabi? Ya, memang saya telah banyak kali membuat sedikit cadangan ya. Dan saya kena ingatkanlah, ini bukan bertujuan untuk mengkritik ataupun menyerang pihak kerajaan dan sebagainya, tetapi untuk berkongsi pandangan berhubung cara-cara untuk menguruskan Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan lebih baik dan lebih telus dan lebih difahami ya oleh masyarakat, supaya masyarakat pun boleh menyertainya dengan penuh kefahaman ya. Kita perlu ambil pengajaran daripada pengalaman Korea Selatan yang mana Menteri Luarnya telah menjelaskan bahawa di antara sebab kejayaan kerajaan Korea Selatan dalam soal menguruskan masalah ancaman COVID ini ialah di mana kerajaan itu telus ya. Bagi saya apa cara yang kita nak uruskan, kita kena berdasarkan kepada evidence dan data ya. Dan saya yakin bahawa evidence dan data itu memang ada di pihak Kementerian Kesihatan dan memang dia kongsi sebahagian daripada maklumat itu, tetapi ianya tidak memadai ataupun mencukupi lah ya. Kerana kalau kita lihat dia telah melakukan zoning bagi kawasan-kawasan sampai ke peringkat mukim ya. Dan di peringkat mukim itu kita dapati bahawa kebanyakan ataupun banyak daripada mukim-mukim itu adalah warna hijau, iaitu tidak ada kes sama sekali. Ada warna kuning, iaitu kes yang ada yang telah direkodkan dan telah dicatatkan adalah sama ada di antara 1 hingga 20 kes sepanjang tempoh ini. Dan ada juga yang warna oranye, iaitu kes 20 hingga 40 ya. Itu oranye, dan lebih daripada 40 maka ianya merah ya. Malangnya gambar rajah yang dikongsikan hanya menunjukkan jumlah kes di dalam sesuatu mukim ya. Tetapi dia tidak mengungsikan trend jangkitan ya. Trend jangkitan ini kita kena buat dalam bentuk graf ataupun carta di mana kita catatkan jumlah bagi setiap hari, dan selepas itu kita rekod dan kita tengok sama ada jumlah itu bertambah ataupun berkurangan ya. Ini yang tak dikongsikan. Apa yang dikongsikan hanya sekadar jumlah ya. Dan ini adalah penting, bagus untuk kita tahu, tetapi yang lebih penting adalah trend jangkitan. Sama ada ianya masih aktif, sama ada ianya telah mula latar di dalam sesuatu mukim, ataupun sama ada ianya sudah tak ada sama sekali dah semua dah jadi kosong selepas mungkin fasa yang pertama itu dalam gelombang kedua. Fasa yang pertama dalam gelombang kedua mungkin ada kes, tapi seminggu kebelakangan ini dah tak ada kes ya. So bila kita tahu dia punya trend jangkitan, maka kita boleh buat pendekatan untuk setiap mukim. Bagi yang mukim yang trend jangkitannya masih lagi aktif, situ walaupun mungkin dia warna kuning ataupun warna oranye, apatah lagi kalau warna merah, maka kita kena ada kawalan yang lebih ketat. Bagi trend jangkitan yang dah kosong ataupun menurun dan lebih terkawal, maka kalau daripada zon merah dia dah kurang
lepas tu ada pula pemulihan, ada yang pulih, maka jumlah yang sakit dah kurang, mungkin dia daripada merah dia boleh turun ke oren, daripada oren dia boleh turun ke kuning, dan akhirnya mungkin dia boleh turun ke hijau. Tapi trending tu mesti ada. Yang dalam peta yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga MKN, ianya hanya menunjukkan jumlah, dia tidak menunjukkan trend. So satu kawasan ataupun satu mukim yang mungkin mempunyai jumlah yang sama, kita ambil contohlah katakan 21, maka ikut dia punya jumlah itu dia masuk dalam zon warna oren, kerana 20 ke atas, 20 hingga 40, maka ianya adalah oren. Maka kalau ada dua kawasan, satu tu mungkin minggu pertama dia tak ada jangkitan, minggu kedua dia ada jangkitan, minggu ketiga dia ada jangkitan, lepas tu masuk minggu keempat dia dah mula kurang, dia dah tak ada jangkitan. Maka kita boleh nampak bahawa trend dia mungkin pada awalnya ada, tapi hujung dah tak ada, dah kosong je. Tapi dia ada 21 kes juga. Ada satu lagi mukim, mungkin dia pada awalnya tak ada jangkitan, tapi pada hujungnya ada banyak jangkitan dan ada dapat 21 juga. Lalu dalam mukim yang pertama, dia punya trend jangkitan itu sudah menurun dan mungkin dah melata dan sudah kosong, tapi 21. Yang mukim yang kedua ada 21 juga, tetapi dia punya trend jangkitan itu masih aktif lagi. Lalu pendekatan kita untuk dua mukim ini mestilah berbeza. Kerana yang penting bagi kita ialah untuk melihat aktiviti jangkitan itu, aktiviti virus itu, sama ada ianya aktif ataupun tidak. Dalam mukim yang pertama boleh dikatakan dah sudah selesai, orang yang dah jangkit pun dah tak ada, dapat dikawal, orang yang dah dijangkiti pun mungkin dah dirawat dan dah balik, dah dipulih, dan jumlah yang kena jangkitan tu bila ditolak dengan orang yang pulih dah semakin berkurangan. Mungkin daripada oren dah jadi kuning, daripada kuning pun dah hampir-hampir nak jadi hijau kerana hampir semua dah pulih. Tapi dalam kawasan yang mukim yang kedua itu, trendnya adalah semakin meningkat. Walaupun jumlah, kalau ikut laporan daripada MKM, daripada MKN dan juga KKM tu adalah masih sama 21, tetapi trend jangkitan sangat berbeza. Yang penting bagi kita bukan sekadar jumlah, tetapi trend jangkitan itu. Yang mana dah kurang, dah kosong, dah melata, sepatutnya kita tangani dengan cara yang berbeza berbanding dengan yang masih lagi agresif. Inilah yang tak dimaklumkan dalam carta, yang mana dia tunjuk setiap mukim tu ada warna hijau, ada warna kuning dan sebagainya. Lepas tu ada dia punya daerah, dah warna oren dan sebagainya, tapi dia tak laporkan trend. Untuk kita nak tangani perintah kawalan pergerakan ini, dengan kita mengetahui trend, maka dalam mukim yang trendnya sudah merudum dan sudah melata dan mungkin dah kosong, maka kita boleh beri kebebasan. Kaedah kawalan kita PKP itu berbeza dengan mukim yang masih jangkitannya masih agresif. Saya melihat semalam ada MITI mengeluarkan satu kebenaran, ataupun kebenaran untuk industri-industri tertentu untuk mula aktif kembali, dibenarkan untuk menjalankan aktivitinya, dan ini menimbulkan keresahan daripada ramai, kerana orang tak tahu yang industri ini dalam dia tidak dipandu oleh mukim yang dah selamat ataupun mukim yang masih aktif lagi dia punya jangkitan dan sebagainya. Ianya macam seolah-olah satu blanket punya approval, kebenaran yang untuk keseluruhannya tanpa mengambil kira kawasan ataupun mukim dan trend jangkitan di kawasan ataupun mukim yang terlibat. So inilah nampak macam pihak kerajaan sekarang dia macam dia tak baru tahu, dah kenakan PKP, tapi selepas tu dia tak tahu macam mana prosedur, kaedah
nak mula longgarkan kembali PKP itu, dan atas sebab itu mereka membuat keputusan atas dasar kepentingan ekonomi semata-mata. Bila rakyat dengar keputusan dibuat atas kepentingan ekonomi semata-mata, pastilah rakyat tak selesa, kan? Kerana nyawa terancam, ya. Maka dia perlu mengimbangi, ya, di antara kepentingan ekonomi dengan pada masa yang sama mengambil kira keselamatan dari sudut kesihatan dengan dia membenarkan aktiviti ekonomi itu dimulakan balik dalam zon-zon ataupun mukim-mukim yang selamat. Yang dah tak ada dah jangkitan, ya, kadar jangkitan. Walaupun dulu dia mungkin ada 10 kes ataupun 20 kes. Tapi selepas ini, minggu yang selepasnya mungkin didapati dah tak ada jangkitan dah. Dah tak ada kes dah, ya. Dan mungkin dah ada di antara mereka dah mula dah pulih dah. Ya, apa yang dilakukan oleh pihak MKN sekarang ini dengan KKM, dia tak memberikan maklumat yang seperti itu. Dan bila dia tak berikan maklumat yang seperti itu, maka orang rasa gelisah kerana seolah-olah keputusan dibuat atas kepentingan ekonomi, langsung tak ambil kira keadaan ancaman COVID di dalam sesuatu kawasan. Apa ni, selain daripada KKM yang juga mengawal apa ni isu COVID ni, misalnya Selangor. Selangor ada apa ni task force, Selangor Task Force for COVID-19, dia panggil STFC. So adakah apa ni Selangor boleh memainkan peranan ini, menunjukkan contoh cara bagaimana yang pandangan YB itu mengadakan trend bagi setiap mukim itu. Adakah Selangor boleh memainkan peranan ini? Ya. Tu saya menyatakan benda ini kepada semua. Saya harap semua ambil kira kerana bila di peringkat negeri memang dia ada daerah dan dia ada mukim. Lalu kawalan di peringkat mukim itu memang sepatutnya ada rekodnya dan diorang boleh keluarkan grafnya ataupun cartanya untuk melihat trend jangkitan. Berdasarkan kepada itu mereka boleh menasihati pihak MKN dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahawa okey, dalam mukim ini tengok rekod dah 3 minggu dah tak ada apa-apa jangkitan. Ya, kita boleh kawal, jangan beri orang masuk. Kawal keselamatan mukim itu. Tapi dalam mukim itu dah boleh mulakan aktiviti yang seperti biasa. Ya, kerana apa? Kerana tak ada kes jangkitan. Lebih-lebih lagi yang bagi mukim-mukim yang hijau sejak awal memang tak ada jangkitan sejak awal, ya. Lalu kita boleh mulakan memberikan kebenaran untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi pada masa yang sama dipandu dengan laporan dan analisa trend jangkitan di dalam sesuatu mukim ataupun di dalam sesuatu daerah. Saya haraplah bila kita maklumkan dan cadangkan benda ini, maka semualah akan mengambil kira. Saya difahamkan bahawa pihak negeri Selangor, dia punya Special Task Force COVID ini, STFC ini, memang memantau perkara ini dan mereka juga bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang masalahnya mungkin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni bagi negeri Selangor, dia ikut arahan daripada kerajaan pusat. Lalu mereka menggunakan kaedah yang seperti mana yang mereka gunakan. Ya, kita lihat macam seolah-olah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN, dia nak buat satu dasar yang sama rata untuk semua. Ya, sedangkan mana mungkin kita buat dasar yang sama rata untuk semua, nak ketat-ketat untuk semua, nak longgar-longgar untuk semua, kecuali yang mana yang betul-betul yang dah dikenakan enhanced MCO lah ataupun perintah kawalan pergerakan yang dipertingkatkan, tu khusus. Tetapi yang lain selain daripada itu macam semua sama je. Sedangkan ada dia punya zoning-zoning, ada dia punya warna-warna hijau lah, kuning lah, oranye lah, merah dan sebagainya, dan sepatutnya itu diguna untuk memantau dan membuat keputusan cara dan kaedah untuk nak longgarkan PKP ini. Kerana memang akhirnya kita kena longgarkan. Ya, kita tak boleh terus sampai bila-bila dengan keadaan PKP yang sebegini yang akan menyebabkan akhirnya
masalah ekonomi yang akan menyebabkan banyak juga masalah, termasuklah orang yang muflis lah, orang yang menganggur lah, dan sebagainya. Lalu kita kena meminimalkan persoalan-persoalan itu, tetapi mesti dipandukan dengan maklumat tentang kadar jangkitan di dalam sesuatu mukim ataupun di dalam sesuatu kawasan. Ya. Saya harap Selangor pun, saya percayalah mereka pun ada dia punya pendekatan, mereka akan ambil kira ini, tetapi yang masalahnya mereka bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, peringkat negeri Selangor yang mungkin mempunyai arahan yang berbeza. Lepas itu diorang sekarang ni bagi Selangor mereka tumpu kepada testing. Dia nak buat ujian untuk pertingkatkan jumlah ujian lebih-lebih lagi dalam kawasan yang dikatakan merah, ya, hotspots dia. Itu pendekatan. Mungkin Wani ada soalan ni? Ada, YB. Okey, tadi YB kata mereka kerajaan mungkin tak ada kaedah untuk melonggarkan zon-zon, melonggarkan PKP yang diorang tengah buat sekarang ni. Jadi YB rasa sekarang ni kan ada isu pasal diorang nak beri industri gunting rambut untuk beroperasi. Mungkin tu cara diorang ke, atau YB tengok sendiri macam mana Dr. Afif dia backup bos dia pasal isu kedai gunting rambut tu. Apa komen YB? Yalah, itulah sebabnya yang kita buat kesimpulan bahawa mereka seolah-olah tidak ada kaedah macam mana nak longgarkan, ya. Lepas tu dia buat pendekatan mengikut jenis kegiatan ekonomi, jenis industri, jenis perniagaan. Sedangkan tak bolehlah kita buat keputusan berdasarkan kepada faktor ekonomi semata-mata, ya. Ianya mesti diimbangi. Tu yang saya sebutkan tadi. Dia kena tengok dalam mukim tu dah selamat ataupun tak selamat. Ya, satu takrif selamat pun dia orang kena tetapkan. Apa dia? Dah tak ada jangkitan 14 hari katakan. Ataupun ada jangkitan yang kurang daripada 5 jangkitan dalam tempoh 14 hari sebagai contohlah. Itu dianggap selamat. Kaedah nak kawalan dia macam mana, ya. Dan lepas itu kita benarkan dalam mukim itu untuk kegiatan-kegiatan dimulakan. Ada betul kegiatan-kegiatan ekonomi yang macam mana pun kena dijalankan. Kalau itu adalah kategori yang sebegitu rupa, maka kita kena ada kaedah dan pendekatan yang khas. Ya, dalam mukim yang tak berapa selamat, grade katakan dia masih lagi ada jangkitan tapi tak begitu agresif, dibenarkan, tetapi syarat-syaratnya begitu. Dia kena rujuk kepada kadar jangkitan, ya, bukan keadaan jangkitan di dalam mukim itu ataupun kawasan itu, bukan semata-mata kepada jenis perniagaan dan sebagainya. Itulah yang timbul bila kata boleh kedai gunting rambut boleh mula balik atas dasar apa? Kita pun tak faham, ya. Takkanlah atas dasar ekonomi semata-mata, takkan tak ambil kira soal jangkitan dan sebagainya, ya. So di sinilah yang saya merasakan bahawa pihak kerajaan sekarang ini dia tak begitu tepat dalam soal pendekatannya, kerana dia nak sama ratakan semua. Sedangkan KKM dah membeza-bezakan pun, tetapi mereka tak mengguna pakai data dan maklumat yang ada pada KKM untuk menentukan polisi mereka terhadap cara nak hidupkan balik ekonomi itu. YB. Ya. Tadi dalam tweet YB ada mention pasal ampuisme tu. Mungkin YB boleh komen sikit apa benda sebenarnya. Yalah, ni pasal oleh kerana Datuk Seri Azmin dah apa yang dia cakap oleh Azmin tu telah disanggah oleh Datuk Seri Nur Hisham, Datuk Seri Nur Hisham yang kita punya DG Kesihatan. Maka dapat sangatlah yang Dr. Afif ni datang untuk nak bela Datuk Seri Azmin dengan mendedahkan bahawa gunting rambut itu boleh mengikut kajian medical, boleh membantu untuk kawal tekanan darah lah, inilah itulah. Ni semua nampak sangatlah kamu nak backing kan. Orang semua cakap tak masalah jangkitan COVID, awak nak cakap pasal
masalah tekanan darah lah dan bagaimana potong rambut tu boleh bantu untuk kawal tekanan darah lah dan sebagainya. Ini nampak sangatlah awak nak backing Azmin, ya. Tu menyedihkan lah kalau kita nampak budaya politik yang sebegitu masih wujud dan masih subur di dalam negara kita. Ya. Ya, soalan lagi Wani? Tak ada? Ada satu lagi. Encik Zul tak ada soalan dah? Ya, saya ada. Sila Wani dulu. Ya. Okey, saya soalan macam ada conclusion pula. Okey, saya tanya, YB setuju tak kalau kita boleh cakap rakyat ni semakin dia nampaklah kerajaan yang tidak dipilih rakyat ni kerajaan yang membodohkan rakyat sendiri, macam isu menteri kita Rina Amon tu lah, menteri KPT kita. Ya. Dia kerajaan yang kita ada ni adalah kerajaan gandengan ahli-ahli parlimen. Ianya bukan gabungan parti-parti politik. Dia tidak ada satu manifesto dan dasar perjuangan yang mereka nak bawa. Ianya merupakan gandengan individu-individu ahli parlimen. Bila ianya merupakan gandengan individu-individu ahli parlimen, maknanya apa yang mengaitkan mereka dan mengikatkan mereka antara satu sama lain ialah apa manfaat dan kepentingan yang setiap individu ahli parlimen akan perolehi. Ya, dia tak ada satu dasar yang jelas dalam manifesto ke apa, memang tak ada. Tapi ianya gandengan awak sanggup bersama, individu-individu semua sanggup bersama, maka awak akan dilantik sebagai menteri, awak akan dilantik sebagai timbalan menteri, awak akan dilantik sebagai dalam jawatan dalam JLC. Lalu itu dasar kesatuan yang dapat diwujudkan apabila ianya merupakan gabungan di antara individu dan bukan gabungan antara parti, ya. Ini yang bezanya, ya. Lalu bila ini berlaku, maka itulah kita dapati bahawa kerjasama di antara mereka pun tak berapa bagus. Dari segi dia punya koordinasi pun kurang baik. Orang ni jadi menteri, dia pun tak tahu apa dasar yang telah dipersetujui oleh kerajaan ini. Dia buat begini, satu lagi buat begini. Lalu akhirnya bercanggah-canggah di antara satu sama lain dan datang yang pelik-pelik, ya. Dan ada yang mengatakan bahawa mereka nak mengharapkan sokongan atas ni kata meeting ni ada time limit. No time dia limit. Kata dia nak dapatkan sokongan dan apa yang dia buat adalah untuk nak dapatkan populariti. Dia jadi oleh kerana dia sebagai individu yang menyertai kerajaan, maka semua nak jadi sebagai penglipu lara. Nak jadi popular sebagai penglipu lara, ya. Buat TikTok lah, ya. Buat beri nasihat yang kononnya cute, ya. Cakap macam Doraemon lah, ya. Soal pakai baju kelawar lah, ya. Lalu dia bukan ada satu dasar yang jelas, ya. Inilah masalah kita yang menyebabkan akhirnya kerajaan PN itu dilihat sebagai kerajaan yang cuba nak jadi macam mesra rakyat, menghiburkan rakyat, bermain-main memanja-manja dengan rakyat, kononnya begitulah. Tapi dia tak ada satu dasar yang jelas dan itulah sebabnya banyak perkara yang sedang berlaku ini berdasarkan kepada kepentingan dan tujuan mendapatkan populariti individu-individu. Bukan atas dasar nak bawa satu kemajuan ataupun nak bawa satu kebaikan dan sebagainya. Syarul ada soalan, Syarul? Yes, ada. Okay, YB, now macam mana dengan NGO? Adakah NGO masih dibenarkan untuk hantar bantuan ataupun kena melalui Jabatan Kebajikan? Setakat ini kita melihat bahawa Jabatan Kebajikan pun tidak mampu untuk menjalankan kerja-kerja bantuan dari segi membekalkan keperluan asas, ya. Dan di banyak kawasan parlimen kita terpaksa buat melalui sama ada pusat khidmat pejabat ahli parlimen ataupun melalui NGO
dan alhamdulillah ianya dibenarkan ya, kerana bila kita rujuk pada Jabatan Kebajikan Masyarakat pun dia memang dia tak ada orang, tak cukup orang ya. Dia memang menggalakkan kita untuk turun dan membantu. Hari itu Anwar Musa pun bagi rumah yang Malayan Mansion dan Selangor Mansion ke apa ke yang tu, dia pun minta NGO beri bantuan dan sebagainya ya. Tapi yang menjadikan agak mengecewakan ialah ada peruntukan ya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak kononnya 1,000 hamper ataupun bungkusan bantuan bagi setiap kawasan parlimen, tetapi mereka tidak serah melalui ahli parlimen dan mereka menyerahkan melalui parti-parti politik Pakatan Perikatan Nasional malangnya. Lalu dalam keadaan mereka mengatakan jangan berpolitik, kita nampak pendekatan mereka ni banyak berpolitik dan dia nak ketepikanlah ahli-ahli parlimen yang daripada Pakatan Harapan. Dia tidak menghormatilah pilihan rakyat itu sendiri ya. Saya nak ambil kesempatan nak jelaskan satu benda ya, Zul ya. Selalu bila kita bagi pandangan, adalah puak-puak yang netizen ni dia kata awak diamlah, awak ni bukan kerajaan lagi. Diorang ni dia tak faham ya. Sebenarnya dalam sistem demokrasi, kerajaan itu adalah terdiri daripada pembangkang. Pembangkang ini pun adalah sebahagian daripada kerajaan. Ya, kalau dalam sistem Westminster, mereka akan namakan Her Majesty's Royal Opposition, ya, or Loyal Opposition. Her Majesty's Loyal Opposition. Ya, kerana ianya adalah sebahagian daripada kerajaan dan peranan ahli parlimen pembangkang adalah untuk melakukan semak dan imbang ya, dan ini adalah untuk menjamin kerajaan itu berfungsi dengan baik ya. Maka apa yang kita lakukan ini adalah memang sebahagian daripada peranan sebagai sebahagian daripada institusi kerajaan, di mana kita memberikan pandangan, kita tegur, kita berikan peringatan kerana keputusan-keputusan yang dilakukan akan mendatangkan kesan kepada semua ya, dan kita dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan hasrat rakyat ya. Di antaranya teguran-teguran yang seperti inilah macam kedai gunting rambut itu ya, ramai netizen yang termasuk rakyat jelata, NGO, persatuan penggunting rambut sekalipun ya, mereka membantah. Dia kata ini membahayakan, kecuali kalau kita nampak di mukim itu dah selamat ya, berdasarkan kepada fakta dan berdasarkan kepada evidence base, kawasan itu sudah selamat ya, maka bolehlah kita mulakan. Tapi kalau kita kata oh semua kedai gunting rambut boleh buka, itu menunjukkan bahawa kita buat satu dasar kurang cerdik, dan di situ pembangkang mestilah menyuarakan kerana peranan dia, tanggungjawab dia sebagai sebahagian daripada kerajaan ya. So inilah yang kita kena ingatkan, peranan pembangkang walaupun dalam keadaan ancaman COVID ini bukanlah lainlah kalau kita beritahu pada rakyat, kamu jangan dengar arahan PKP, kamu jangan beri kerjasama dengan kerajaan pintu belakang ini, kamu jangan duduk rumah, kamu keluar. Itu lainlah cerita. Tapi kita bukan buat begitu. Sebagai pembangkang yang bertanggungjawab, kita membantu kerajaan. Bila dia nak laksanakan PKP ini pun, kita beri cadangan. Ya, itu kita tegur tentang soal bekalan makanan. Awal-awal tu habis semua dia sekat. Sampai sayur dibuang, ikan dibuang, habis semua dibuang. Tapi bila kita tegur, maka dia ambil kira, dia perbetulkan. Tapi masih ada lagi kelemahan-kelemahan. Ya, lalu kita kena tegur. Kerana kita sebahagian daripada kerajaan dan tanggungjawab kita, walaupun sebagai pembangkang, kita sebahagian daripada kerajaan kerana ini sistem demokrasi. Lainlah kalau kita guna sistem lanun. Ya, sistem lanun, sistem diktator, dia tak payah dengar lah pihak pembangkang, awak diam. Itu sistem lanun, sistem diktator ya. Tapi dalam sistem demokrasi, kita pembangkang adalah sebahagian daripada kerajaan, kita mainkan peranan menegur dan memperbetulkan kelemahan dan kesilapan ya. Ini yang rakyat Malaysia, khususnya netizen Perikatan Nasional dan walaupun PAS, dia kena faham. Ada soalan lagi? Syarul, ada lagi Syarul? Yang STFC ni di Selangor, boleh tak, ni bukan soalan, tetapi kalau boleh minta data tu, data yang dikeluarkan setiap
macam setiap hari dia keluarkan, macam contohnya semalam dia kata Petaling 338 kes, and then Hulu Selangor 43, Hulu Langat 382. Tetapi benda macam ni, yalah kalau kita tengok setiap hari data yang sama, orang yang duduk di dalam kawasan tu pun rasa tension juga. Sepatutnya kita boleh ada data yang menunjukkan daripada 338 di kawasan Petaling tu, berapa ramai yang dah clear, dah sihat. Itulah itu yang saya sebutkan tadi. Data tu akan berkurangan. Apa ni? Itu yang saya sebutkan tadi. Selain daripada soal Petaling. Petaling ni daerah. Dalam daerah Petaling ini ada beberapa mukim. Ada kemungkinan yang bermasalah adalah mukim-mukim yang tertentu. Ya. Samalah kalau tengok pada peta negeri Selangor yang saya masukkan dalam Twitter saya tu, dia ada banyak, dia punya mukim-mukim dan sebagainya. Dia banyak mukim-mukim tu warna hijau. Ada sebahagian besar pula warna kuning. Tak sebanyak tu warna oranye dan tak sebanyak tu warna merah. Ya. Lalu kenapa tidak kita fokus kepada mukim-mukim itu atas dasar jumlah, bukan atas dasar kadar jangkitan. Kenapa tidak kita buat analisa yang mendalam sikit dan kita kena pasti mana yang mukim yang dah henti dia punya jangkitan, mana yang jangkitannya terkawal, mana yang jangkitannya masih lagi mengganas, ya, dan perlu dikawal dengan lebih ketat, ya, dan sebagainya, ya. Seperti mana yang Syahrul katalah, sekadar memberitahu kita dalam daerah Petaling ada 300, ianya tidak membantu kita, ya, ianya tidak membantu kita. Apa yang kita nampak ialah ada jumlah tu, tapi di mana kita tak tahu, mukim mana kita tak tahu, ya. So ini memang kita harap ada ketelusan yang lebih, tetapi kita berjanji bahawa walaupun dengan adanya ketelusan, apa yang diarahkan kita tetap akan patuhlah, ya. Ini mungkin ada juga yang pihak yang menganggap bahawa kalau kita beri maklumat yang terlalu lebih, lalu ada pula orang yang pandai-pandai dia kata, oh ini dah kawasan hijau dah tak ada, ini kawasan kuning ni pun dah jadi hijau, ini yang oranye ni pun dah jadi hijau, lalu dia orang pun pandai-pandai dia tak nak dengar arahan dan sebagainya. Itu andaian yang saya rasa tidak berasas lah, ya, kerana kamu ada kuasa, kamu boleh kuasakan arahan itu, ya. Tapi penting bagi kita nak tahu kerana ianya akan menyediakan rakyat untuk proses perubahan kembali kepada keadaan tanpa PKP itu, ya. Walaupun ianya tak seperti sebelumnya, tetapi akan semakin longgar, ya, insya-Allah, kalau jangkitan itu semakin terkawal, ya. So kita kena tunjuk kita lebih ketat oleh kerana ini, kita lebih longgar oleh kerana ini, ya. Tapi sekarang ni orang tak nampak. Dia macam ketat ikut suka, longgar ikut suka, ikut kepentingan ekonomi, ikut kepentingan golongan tertentu dan sebagainya, ya. So ini tidak, itulah sebabnya soal maklumat dan ketelusan itu adalah sangat-sangat penting. Ya, Abi, nampaknya ada lagi satu ni. Ada satu lagi, ya? Ada satu lagi. Last question. Ada, Abi. Okay. This one ni tak terkena pasal COVID ni, tetapi ni banyak dalam internet lah, dalam Facebook apa semua. Ada orang duk tanya, ni yang banyak ditanya di dalam internet, dalam Facebook sekarang. Orang tanya dengan surat Haji Hadi ni, surat fitnah dia tu, adakah kemungkinan amanah atau keadilan ataupun macam ikram akan ambil tindakan undang-undang pada dia orang? Ya. Tu saya tak tahu keputusan pimpinan, masing-masing kena bincanglah, ya. Tapi saya rasa tak menolak kemungkinan tindakan undang-undang itu mungkin akan diambil untuk menghentikanlah budaya politik fitnah dan tak berakhlak yang sebegini rupa lah, ya. Kerana benda ni nampak dia orang ni memang tak ada bahan lah, selain daripada nak menuduh kafir lah, munafik lah, Zainis lah, inilah itulah, ya. Ni minda dia punya cara pemikiran dia, ya. Dia sedang lawan musuh yang jahat, ya, yang Zionis
yang ejen barat dan sebagainya. Ini semua jenis-jenis apa orang kata apa ni, dia punya tuduhan-tuduhan dan propaganda yang lama kita dah dengar, malangnya tak berubah-ubah, dan inilah sebabnya kenapa kita amat merindui kepimpinan almarhum Ustaz Fadil Noor, almarhum Tok Guru Ni Aziz, yang pendekatan yang lebih matang, yang lebih berdasarkan kepada fakta dan sebagainya. Ini lebih untuk menanamkan kebencian, menanamkan perbalahan, adu domba, diorang ni semua ejen Yahudi, ni semua ejen Yahudi. Lalu bila dia tuduh kita macam ni, maka anak-anak buah dia rasa orang-orang ini kita fitnah, kita tuduh macam-macam pun semua tak apa. Kenapa? Kerana diorang ni ejen Yahudi. Inilah yang menimbulkan budaya politik longkang. Kerana tuduh menuduh dan fitnah yang tidak ada batasan, dan ini pun menyebabkan diorang anggap apa jua yang dilakukan adalah halal. Inilah yang malang. Nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung kita punya sesi kita pagi ni, sebab kita tak lama boleh cakap dalam tanya dalam kita dah berjam. Terima kasih banyak kepada saudara Syahrul, kemudian Cik Wani, dan terutama sekali kepada Wabi lah yang bersama-sama kita pada ini. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Wabi. Salam. Ya, sama. Assalamualaikum.